Okey, hari ni cikgu nak sambung bab 11 pewarisan. Kita nak sambung di tajuk pewarisan manusia. Yang pertama ialah kumpulan darah ABO. Okey. Sebelum ni kita dah belajar tentang kumpulan darah masa tingkatan 4. Okey, kumpulan darah dikelaskan kepada A, B, O, iaitu kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB, kumpulan darah O. Okay, sistem darah ABO ini merupakan satu contoh bagi alel berbilang. Okey. Kumpulan darah dikawal oleh satu gen. Okay, satu gen tapi terdiri daripada 3 alel yang berlainan pada satu lokus. Okay. Alel itu adalah alel di sini ada tulis IA, IB dan IO. Okey. Alel-alel ini menentukan jenis antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Okey. 3 alel yang menentukan kumpulan darah. Jadi kamu dah belajar sebelum ni, pada sel darah merah ada antigen. Okey, antigen itu kalau ada antigen A, maka darah itu adalah darah A. Okay, jadi alel inilah yang mengawal jenis antigen yang terdapat pada sel darah merah. Okay. Walau bagaimanapun, walaupun ada 3 alel, tetapi seseorang itu hanya bawa 2 alel sahaja untuk tentukan kumpulan darah. Okay. Dia akan bawa mana-mana 2 lah, 2 alel yang ada di sini. Okey. Kedua-dua alel A dan B adalah alel dominan. Okey, dalam kumpulan darah ada 3 alel. Alel A, alel B, alel O. Tapi alel A dan alel B adalah dominan. Manakala alel O adalah resesif. Okey, maka kalaulah dikombine, supaya jelas sikit, A dan O, alel A dan O, maka darah kumpulan darah orang tersebut adalah A lah, sebab A dominan. Okey, kalau pula alel bergabung A dan B, kedua-dua adalah dominan. Jadi kita akan sebut dia sebagai co-dominan. Maksudnya kedua-dua dominan. Maka orang tersebut akan mendapat kumpulan darah AB. Okay. Jadi kedua-dua alel menunjukkan sifat dia sebab kedua-dua adalah dominan. Okay. Kita boleh tengok ringkasan kumpulan darah pada dua ini. Okay. Kalaulah darah A, maksudnya dia mempunyai sama ada alel AA ataupun alel AO. Sebab alel kena hadir sepasang. Jadi sama ada kedua-dua pasang alel dia A ataupun satu O, satu A. Kedua-dua ini menyebabkan darah menjadi kumpulan darah A. Kalau B pula, kedua-dua alel B ataupun 1B, 1O. Sama. Kalau AB, dua-dua alel 1A dan 1B. Kalau O, kedua-dua mesti O. Ini bagaimana alel menentukan kumpulan darah. Okey. Kita tengok di sini ada satu masalah. Seorang lelaki mempunyai kumpulan darah A. Berkahwin dengan seorang perempuan mempunyai darah B. Terangkan kemungkinan pasangan ini mempunyai anak berdarah O. Adakah boleh orang ibu darah A, bapa darah O? Ibu darah A, bapa darah B. Di sini bapa darah A, ibu darah B. Boleh tak anak dia mendapat darah O? Kita tengok boleh ke tidak. Okey. Kedua-dua ibu bapa heterozygot. Barulah boleh dapat anak darah O. Maksud heterozygot adalah alel yang tidak sama.
Okey, nampak tak di sini? Buku teks kamu ni kurang jelas. Di sini alel A, alel O, alel B, alel O. Okey, bila dibuat skema pewarisan, maka dapatlah seorang ataupun kebarangkalian untuk mendapat anak darah O. Jadi mungkin benda itu boleh berlaku sebab kemungkinan ibu bapa dia membawa alel yang heterozygot, ada O di dalam alel ibu dan bapa dia. Okey. Itu tentang kumpulan darah. Sekarang yang kedua adalah faktor risus. Okey, pada darah kita, selain daripada antigen yang ada di luar sel darah merah, okey, terdapat juga satu lagi antigen. Nama dia antigen D. Okay. Jadi antigen ada 3 lah. A, B dan D. Okay. Kalaulah darah kamu mempunyai antigen D, maka kamu mempunyai faktor risus. Apa faktor risus ini? Okay. Faktor risus ini dia memberi positif. Okay. Contoh kamu ada antigen A dan kamu ada antigen D pada darah, maka darah kamu A positif. Okay. Kalaulah kamu berdarah A, kamu ada antigen A tapi kamu tidak ada antigen D, maka darah kamu A negatif. Okay. Kalau ada faktor risus ataupun antigen D, maka darah itu menjadi positif. Okay. Pewarisan faktor risus daripada ibu bapa kepada anak berdasarkan hukum Mendel juga. Okay, dikawal oleh gen yang terdiri daripada sepasang alel, iaitu positif adalah dominan, negatif adalah resesif. Okey. Bagi individu yang Rh positif, mungkin dia ada kedua-dua positif ataupun satu positif sebab positif adalah dominan. Kalau negatif, maksudnya kedua-dua adalah negatif kerana resesif. Okey, kita tengok raja skema pewarisan faktor risus. Okey, situasi pertama, bapa positif, dua-dua alel positif. Ibu negatif, dua-dua alel negatif. Maka anak adalah positif kerana positif adalah dominan. Situasi dua, bapa dia heterozygot, satu positif, satu negatif. Ibu dia negatif. Okey. Maka anak separuh positif dan separuh lagi kemungkinan negatif. Okay. Sama juga skema pewarisan dia. Okay, itu faktor risus. Okay, kemudian sekarang thalassemia. Okay, thalassemia juga pewarisan. Thalassemia merupakan penyakit pewarisan. Okay, penyakit ini diturunkan dari satu generasi ke satu generasi. Okay, thalassemia ni disebabkan oleh mutasi gen yang berlaku pada kromosom autosom, iaitu kromosom 11 ataupun 16. Okay. Thalassemia ni penyakit yang disebabkan oleh pembentukan hemoglobin yang tidak normal. Okay. Iaitu kurang bilangan hemoglobin. Okay. Saiz darah merah juga lebih kecil dan lebih pucat lah kerana kurang hemoglobin. Okay. Kita tengok kebarangkalian skema pewarisan thalassemia. Okey, ini ada petunjuk. Ibu normal berwarna pink. Kalau bapa pembawa. Okey, bapa pembawa separuh lah, separuh biru. Biru itu penghidap. Okey, jadi anak akan dapat satu normal, satu pembawa. Kalaulah ibu pembawa,
bapa juga pembawa, anak akan ada normal, ada 2 orang pembawa dan ada penghidap. Okay. Kalau pembawa, kita panggil dia sebagai thalassemia minor. Okay, kenapa? Kerana dia mempunyai alel resesif thalassemia. Thalassemia ni resesif lah. Kalaulah thalassemia dominan, mestilah ramai yang ada penyakit thalassemia. Tapi thalassemia adalah resesif. Okay. Dia thalassemia, dia membawa alel thalassemia tapi dia tak ada tanda-tanda thalassemia. Maka dia adalah thalassemia minor ataupun pembawa. Kalau penghidap, dia adalah thalassemia major. Maksudnya kedua-dua alel dia adalah resesif thalassemia. Okey. Penghidap thalassemia ni dia ada tanda-tanda thalassemia iaitu letih, pucat, sesak nafas dan perubahan bentuk tulang muka. Bermula dari umur 3 hingga 18 bulan lah perubahan tulang muka tu. Okay, itu thalassemia. Penentuan jantina. Macam mana jantina anak ditentukan? Kita tahu yang lelaki kromosom dia 44 autosom, kromosom seks dia XY. Kalau perempuan 44 autosom, kromosom seks dia XX. Sperma yang dihasilkan oleh testis ialah haploid. Sperma yang dihasilkan ada 2 jenis. Sama ada dia membawa X ataupun dia membawa Y. Sebab lelaki ada X dan ada Y. Okey. Tapi kalau ovum, kita tahulah dia hanya membawa X sahaja. Okey, kita tengok. Ini skema pewarisan. Bapa 44 tambah XY, ibu 44 tambah XX. Okey, kemudian gamet yang dihasilkan oleh bapa ada yang ada X, ada yang ada Y. Gamet yang dihasilkan oleh ibu hanya ada X sahajalah sebab ibu kedua-dua X. Maka ini kamu anak panah ni kamu ikut yang biasa pun boleh juga. Ini dia ringkaskan lah. Jadi di sini gamet ibu ada satu lagi lah untuk kamu lebih faham. Dia 2 gamet. Okay, kemudian anak akan dapat 1 nisbah 1. Maksudnya 50% kemungkinan perempuan, 50% kemungkinan lelaki. Jadi yang menentukan anak itu lelaki perempuan semestinya bapa lah. Kerana bapa dia bawa X dan Y. Kalau ibu hanya bawa X sahaja. Okey. Ciri terangkai seks. Okay, ciri terangkai seks ini gen-gen yang mengawal ciri tertentu yang terletak pada kromosom seks. Okay, ciri terangkai seks ialah penyakit-penyakit ataupun ciri yang dibawa oleh kromosom seks. Okay, tetapi tidak terlibat dalam penentuan ciri seks. Dia tidak terlibat dalam penentuan ciri seks lah. Tidak terlibat dengan pembentukan seks punca dan sebagainya. Dia hanya gen terangkai seks. Okay. Contoh gen terangkai seks adalah buta warna dan hemofilia. Jadi buta warna dan hemofilia ni dia duduk dekat kromosom seks iaitu kromosom X. Jadi gen ini dipanggil gen terangkai seks sebab dia duduk di kromosom X ataupun gen terangkai X. Okey, sifat buta warna dan hemofilia ni disebabkan oleh gen resesif lah. Selalu penyakit disebabkan oleh gen resesif yang terdapat pada kromosom X. Okey, kromosom Y dia lebih pendek dan lebih kecil daripada kromosom X. Jadi dia tidak membawa banyak alel. Sebab dia kecil, dia tak membawa banyak alel. Jadi penyakit ini dia duduk pada kromosom X. Okey, maka bagi lelaki, mana-mana trait yang disebabkan alel dominan atau alel resesif pada kromosom X sahaja yang ditunjukkan. Maksudnya yang bahayanya adalah lelaki lah sebab lelaki hanya ada 1 X. Dia hanya ada 1 X. Kalau dekat X tu ada penyakit, maka dia akan menghidap penyakit tersebut. Perempuan dia ada 2X. Jadi kalaulah 1X ada penyakit, 1X tak ada, maka dia hanya menjadi pembawa, bukan penghidap.
Jadi selamatlah. Okey. Kita tengok buta warna. Okay. Apa itu buta warna? Buta warna ni kerangkai sek lah, dia duduk dekat kromosom X. Okay, buta warna ni bila orang tu tak boleh nak bezakan warna tertentu, contohnya hijau dengan merah. Okay. Buta warna ni disebabkan oleh alel resesif yang dibawa oleh kromosom X. Okay. Kebanyakannya penghidap buta warna adalah lelaki. Sebab lelaki kan cikgu dah cakap tadi, dia ada satu saja X. Kalau X tu ada buta warna, maka dia menghidap buta warna lah. Okay. Kromosom X dan Y sentiasa ditunjukkan semasa okey, alel dominan diwakili oleh huruf besar. Kalau penyakit itu alel dominan kita tunjukkan dengan huruf besar. Okey, ini contohnya XB, maksudnya normal lah. Penyakit kan resesif. Jadi kalau XB kecil, maksudnya ini adalah ada alel buta warna. Ini cara kita nak tulis pewarisan buta warna. Sebab dia duduk dekat kromosom X, maka kita tulis X. Okay, jadi lelaki ini XB huruf besar, Y. Jadi lelaki ini normal. Perempuan ini juga XB besar, B besar, normal. Lelaki tak ada pembawa sebabnya dia hanya ada satu X. Kalau dia ada buta warna, maka dia penghidap. Jadi lelaki tak ada pembawa. Perempuan ada pembawa, satu huruf besar, satu huruf kecil, maka pembawa. Okay, buta warna lelaki, kalaulah X tu ada alel buta warna, maka dia penghidap. Kalau perempuan, dia kena dua-dua B huruf kecil, barulah menjadi penghidap. Okay, ini skema pewarisan. Okay. Ini normal. Berapa yang normal? XB besar, Y. Ini pembawa ibu, XB besar, XB kecil. Okay. Kemudian gamet diturunkan dan persenyawaan. Okey, anak akan dapat yang normal. Perempuan sebab XX perempuan dan B huruf besar normal. Kemudian ini pun perempuan XX tapi dia ada satu B huruf kecil, maka pembawa. Kemudian ini lelaki sebab XY. B huruf besar, normal. Ini lelaki juga XY. B huruf kecil, buta warna. Lelaki tak ada pembawa. Contoh kamu akan perlu tengok rajah macam ni lah. Ini adalah ujian buta warna. Hemofilia juga penyakit gen terangkai sek pada kromosom X. Hemofilia ini adalah keadaan darah yang tidak boleh beku secara normal sebab kurang faktor pembekuan darah. Jadi dia mengakibatkan pendarahan yang berlebihan lah. Jika berlaku aksiden ke luka dan sebagainya, darah dia tak membeku dan terus mengalir. Dan boleh menyebabkan kematian lah, kehilangan darah yang banyak. Okay. Hemofilia juga disebabkan oleh alel resesif pada kromosom X. Okey. Faktor ni menyebabkan lelaki lah menjadi penghidap hemofilia. Macam buta warna tadi. Sebab lelaki hanya ada satu X. Kalau X dia ada alel hemofilia, maka dia penghidap. Okey, kita tengok sama juga dengan buta warna. H huruf besar itu adalah dominan, normal. Kerana hemofilia adalah resesif. Perempuan juga normal. Lelaki tiada pembawa. Okey, kalau ada H huruf kecil maka dia pembawa sebab perempuan. Dia ada 2X. Okey, sebab satu huruf besar, satu huruf kecil. Kalau lelaki ada alel hemofilia, maka dia penghidap. Kalau perempuan dia perlu hadir 2, baru jadi penghidap. Ini skema pewarisan. Sama juga dengan buta warna. Okey. Kebolehan menggulung lidah dan bentuk lekapan cuping telinga. Okey. Ini boleh menggulung lidah, tidak boleh. Cuping telinga ini ada cuping dan ini tiada cuping. Okey. Kedua-dua ini adalah ciri yang boleh diwarisi daripada ibu bapa kepada anak-anak mengikut hukum Mendel lah.
Okey, kebolehan menggulung lidah adalah satu trait dominan. Okey, ini dominan. Ini resesif. Resesif. Ini dominan. Okey. Bentuk cuping telinga tidak melekap ini adalah dominan. Sebab tu kebanyakannya telinga dia ada cuping. Yang tidak melekap, yang melekap ini adalah resesif. Jarang kita jumpa. Pedigree keluarga. Okey, pedigree keluarga itu adalah salah silah keluarga. Okey, kita analisis menyiasat ciri-ciri pewarisan. Okay, pedigree keluarga adalah satu carta alir melalui beberapa generasi untuk menunjukkan perhubungan keturunan. Kita tengok ciri, kita nak tahu dia keturunan mana. Berdasarkan pewarisan ciri lah yang dikaji pada nenek moyang sepunya. Okey. Analisis pedigree ini membolehkan ahli genetik membuat ramalan tentang pewarisan ciri gen berkenaan dan mengenal pasti sama ada itu gen dominan atau resesif. Jadi untuk kaji sesuatu ciri itu sama ada dia dominan atau resesif, boleh kaji pedigree keluarga. Okey. Kalau ciri itu dominan, dia muncul pada semua generasi. Kalau resesif pula dia tersembunyi dan dia akan muncul pada generasi-generasi tertentu sahaja. Maksudnya kalau dia dominan, tok kamu boleh menggulung lidah, maka semua mak kamu ada yang boleh menggulung lidah, adik-beradik dia, adik-beradik kamu pun ada yang boleh menggulung lidah. Tetapi kalau resesif, kalau tok kamu tidak boleh menggulung lidah, mungkin ibu kamu boleh menggulung lidah dan kemudian kamu pula yang tidak boleh menggulung lidah. Maksudnya pada generasi ibu kamu tak ada ciri itu. Kemudian ada pada generasi kamu ataupun anak kamu. Sebab dia resesif dan tersembunyi. Okey, kita tengok pedigree keluarga. Ini contoh generasi. Dibuat dengan huruf Roman. Generasi 1, generasi 2, generasi 3. Okey, ini ibu dan bapa yang 4 segi lelaki, yang bulat perempuan. Okay, kemudian boleh gunakan warna untuk yang normal. Ini adalah hemofilia nah. Ibu dia adalah penghidap hemofilia. Ini contoh pedigree keluarga. Jadi kalau keluar soalan macam ni, kamu kena baca betul-betul simbol yang diberikan. Baca betul-betul simbol yang diberikan, bentuk yang diberikan. Okey, itu saja untuk hari ini pewarisan dalam manusia. Kita dah belajar pewarisan pada manusia. Kita belajar kumpulan darah, faktor rhesus, thalassemia, jantina, ciri terangkai seks iaitu buta warna dan hemofilia, kebolehan menggulung lidah, lekapan cuping telinga dan pedigree keluarga. Okey, itu saja, kita dah habis bab 11.